Cikgu Kartikesu selaku penyelaras DLP. Yang dihormati Cikgu Nurul Ashikin selaku guru kelas DLP. Yang dihormati juga ibu bapa yang sedang bersiaran langsung bersama kami di SK Bandar Laguna Mubuk pada pagi ini. Alhamdulillah, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita berkumpul. Kita mendengar sedikit taklimat berkaitan dengan kelas DLP. Jadi saya minta jasa baik ibu bapa tolong mute-kan untuk mikrofon tu. Sebab dia ganggu nanti bila saya cakap, mungkin orang-orang lain tak dapat dengar. Baik. Alhamdulillah, hari ini walaupun guru besar tidak bersama dengan kita pada pagi ini kerana ada mesyuarat, jadi wakil pentadbir sekolah untuk bersama kita pada pagi ini untuk menyampaikan taklimat berkaitan DLP adalah Encik Asmiza bin Aziz. Takbiran. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput. Sebelum saya menjemput Cikgu Kartikesu selaku penyelaras DLP untuk menyampaikan ucapan alu-aluan sebagai makluman awal kepada ibu bapa sekalian. Sekian. Terima kasih. Dipersilakan Cikgu Kartikesu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syami selaku penyelaras tahun 1 memberikan ucapan aluan. Okey, nama saya Kartikesu selaku penyelaras DLP SKBLM. Pertama sekali saya mengucapkan selamat pagi kepada semua waris bagi permohonan DLP tahun 2021. Okey, baik. Pemilihan okey. Kelas DLP ni secara yang secara umumnya dia adalah satu kelas yang di mana pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Okey, baik. Ini adalah satu kelebihan ataupun kemudahan yang terdapat di sekolah SK Laguna Merbuk, di mana setiap tahun permohonan bagi masuk kemasukan kelas DLP ni agak berangsangkanlah, iaitu meningkat permohonan dia. Dan ini juga memberikan satu cabaran untuk penyelaras guru-guru kelas untuk bagi pemilihan murid-murid yang betul-betul layak untuk masuk kelas DLP. Tahun ni pula bertambah kekangan untuk dalam hal urusan pemilihan kelas DLP ni, memandangkan situasi ataupun keadaan semasa yang semua tahu tu, iaitu pandemik COVID ni, terpaksa kita pun tidak pasti bila sekolah akan buka, beroperasi ni semua. So jadi sebelum itu pun kami dengan pentadbiran penyelaras semua dah buat satu mesyuarat memutuskan untuk mengadakan pemilihan murid tahun 1 DLP sesi 2021 ni secara live. Okey, itu yang kami cadangkan. Pertama, selepas membuat mesyuarat, terjadi pula sesi persekolahan bagi 2021 ni akan dibuka esok 1 March bagi tahun prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Okey, jadi kami dengan panduan pentadbir dengan penyelaras,
Jadi kami cadangkan membuat pentaksiran ni apabila sekolah dibuka. Inilah masalahnya Iba. That's why saya wujudkan grup DLP yang ini. Okay, ingatkan nak buat pemilihan murid secara live. So dengan ni, dengan masa mesyuarat tu, saya wujudkan satu grup ni. Saya carilah yang permohonan ni, lepas tu lepas tu wujudkan grup ni supaya mudahkan urusan pemilihan ni dengan adanya grup. Okay, sebelum tahun ni kita tak buat macam ni. Ini first time kita buat macam ni, adakan satu grup, sampaikan maklumat betul-betul kepada waris berkaitan dengan pentadbir ni, urusan kelas dual language program ni. Okay, jadi seperti mana yang saya nyatakan, seperti mana yang dinyatakan, yang pertama adalah permohonan. Saya telah mendapat 54 permohonan dan semua permohonan ni tidak semestinya lah kita dapat permohonan ni tidak semestinya semua dapat masuk kelayakan ke kelas DLP. Ini kerana kita akan mengadakan satu pentaksiran ataupun ujian saringan pemilihan DLP pada 2 hari bulan 3, 2 hari bulan Mac, iaitu bersamaan Selasa. Saya pun telah sampaikan maklumat ni dalam grup WhatsApp. Selepas periksa ni, barulah kita akan memilih murid kemasukan untuk kelas DLP. Dalam juga akan ambil masa 2-3 hari. Selepas pemilihan tersebut, saya akan masukkan nama-nama yang layak tu dalam grup. Melalui grup ni lah, grup DLP yang ada grup WhatsApp tu. Semua boleh Setakat ni boleh faham tak? Boleh. Dah biasa lah. Sorry. So pemilihan ni lah akan memutamatkan kemasukan anak tuan-tuan dan puan-puan ni ke dalam kelas DLP. Dia ada syarat selepas buat pentaksiran ni, markah ataupun proses tu semua mengikut prosedur macam biasa. Soalan instrumen, markah instrumen tu semua kita tidak boleh bagi tahu kepada waris sesiapa pun. Lepas tu, sir kenapa tak dapat? Sir kenapa anak saya tak dapat walaupun dia ni? Kita ada satu garis panduan dan juga mengikut surat perkeliling KPM kita tidak boleh bagi tahu markah tu sebenarnya. Dengan tu selain kita juga tidak akan memilih sesiapa pun yang kita kenal, kita ambil bukan macam tu. Memang ikut prosedur. Kita ada tahun ni lebih bersistematik mengikut instrumen tersebut. Setiap subjek tu kita ada skor markah yang tertentu untuk dimasukkan ke dalam fail. Agak sulit lah. Kerana pemilihan DLP tahun ni agak mencabar. Walaupun kepada guru mata pelajaran, penyelaras DLP dan juga pentadbiran juga agak ni. So jadi kita merancang pentaksiran ni program kemasukan DLP ni sejak sebulan lebih tu lah. Itu bahagian pentaksiran. Pentaksiran diadakan pada 2 Mac ni lepas tu selepas anak-anak tuan-puan dapat layak masuk dalam kategori untuk dapatkan kelas program 2 DLP ni, kami juga pihak sekolah akan mengantar satu surat akuan penerimaan. Kalau boleh yang saya akan sertakan nama murid yang layak berikutan dengan surat akuan tersebut, perlu dihantar
serahkan kepada sekolah sekurang-kurangnya 2 hari selepas anak tuan puan dapat pemilihan tersebut. Itu adalah akun yang paling penting. Akun itulah yang menentukan anak tuan puan tu akan masuk dalam kelas kelas DLP. Okey. Tuan puan boleh hantar surat tu melalui anak pun boleh, mereka datang ke sekolah kan, hantar mereka tu, lepas tu abang dalam grup lah kita dah send. Okey, lepas tu selepas pemilihan akun penerimaan, barulah kita akan tempatkan anak puan dalam kelas DLP. Okey. DLP ni hanya untuk DLP ni keistimewaan dia adalah untuk matematik dan sains dalam aliran bahasa Inggeris sahaja. Tetapi pentaksiran ni mungkin kemungkinan kita akan diadakan dalam bahasa matematik, sains dan juga menilai kefahaman anak dan puan, tuan dan puan dalam bahasa Malaysia juga. Bahasa Melayu pun kita akan ditafsirkan tahun ni. Okey, itulah persiapan-persiapan awal saya dah sampaikan kepada tuan-puan berkaitan dengan pentaksiran. This is the first main thing. This is the important lah. Inilah yang perkara yang paling penting. Okey. Dan juga saya minta yang ni permohonan DLP ni pada hari bulan 2 tu pastikan semua murid yang minta permohonan DLP ni tolong hantar pada hari tersebut. Memudahkan cara prosesan pentaksiran. Kalau tidak kemungkinan anak puan tu kemungkinan terlepas. Terlepas ambil peperiksaan DLP. Macam itulah kita akan bagi keutamaan yang adil dalam peperiksaan tu, dan kalau sempat kita dapatkan markah kemasukan tu, kemungkinan mereka dapat first ranking lah. Ni keutamaan mereka tu kita akan bagi dululah. Kalau dah penuh kita ada, kalau tanya anak saya tak dapat mai itu dengan alasan munasabah je, kita akan pertimbangkan. Setahu saya yang itulah perkara-perkara yang penting saya dah sampaikan selaku penyelaras. Kemungkinan yang perkara-perkara yang lain seperti penting itu, kalau saya terlepas nak inform, saya akan menggunakan saluran WhatsApp ni menyampaikan maklumat. Baik. Okey, seterusnya saya akan mengalukan penolong kanan 1. Untuk menyampaikan sedikit maklumat berkaitan dengan program dual language tahun 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Ustaz Syahmi bin Harun, penyelaras tahun 1, Cikgu Kartik, penyelaras DLP tahun 2021, Cikgu Nurul Ashikin, pegawai teknikal kita pada pagi ini, guru-guru serta ibu-ibu, bapa-bapa, waris-waris, penjaga, murid-murid, bakal murid kelas DLP tahun 2021. Alhamdulillah kita dapat bersama pagi ini dalam sesi taklimat ringkas lah. Sesi taklimat ringkas kelas pemilihan ke kelas Dual Language Program Sekolah Kebangsaan Bandar Laguna Mabuk tahun 2021. Pertama sekali saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Guru Besar lah. Pada semua waris murid
bakal murid tahun 1 pada tahun 2021. Tuan Guru Besar ada taklimat bersama dengan waris kelas pendidikan khas sekolah kita jugalah. Pertama sekali saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada semua waris yang sudi memohon ke kelas DLP tahun 2021 pada tahun inilah. Kita adakan taklimat ringkas secara normal baru pada tahun ini. Jadi kita pada tahun ini agak kita punya pemilihan mempunyai banyak kekangan lah. Walau bagaimanapun kita mengadakan pelbagai orang kata plan A, plan B seperti yang diceritakan dan yang disampaikan oleh Cikgu Kartik tadi. Pelan pertama tu kita mula-mula nak panggil secara berperingkat tapi tak dibenarkan. Kemudian kita rancang untuk mengadakan sesi online. Kemudian bila kita dah setuju semua, sekolah pun nak dibuka. Jadi kita mengambil keputusan untuk mengadakan pentaksiran secara bersemuka pada hari kedua persekolahan jika tidak ada apa-apa arah yang melintang lah. Jadi saya harap semua murid-murid, waris-waris yang memohon ke kelas DLP dapat hadir. Jika tak dapat hadir, maklumkan kepada guru kelas ataupun kepada pihak penyelaras. Kita akan aturkanlah kalau ada sebab-sebab seperti masalah kesihatan dan sebagainya. Untuk makluman awal seperti yang disebut oleh Cikgu Kartik tadi mengenai program DLP ni ataupun dalam panjangnya ialah Dual Language Program. Sekolah kita sekarang berada di tahun yang kelima. Jadi murid kita sekarang yang awal sekali sudah berada di tahun kelima pada tahun ini. DLP adalah program yang memberikan pilihan pada sekolah kita untuk mengadakan PDP, pembelajaran dan pengajaran dalam bahasa Inggeris untuk subjek sains dan subjek matematik selain dari bahasa Inggeris sendirilah. Ini adalah pilihan. Sekolah kita dipilih disebabkan oleh keputusan UPSR kita dalam bahasa Melayu. Diberi keutamaan dalam bahasa Melayu dan subjek sains dan matematik, bukan dalam bahasa Inggeris, tapi ditengok dulu dalam bahasa Melayu dulu, baru kita diberi kelulusan untuk mengadakan kelas DLP. Jadi itulah disebabkan itulah kita mengadakan pentaksiran mengambil kira subjek bahasa Melayu seperti yang diceritakan oleh Cikgu Kartik tadi. Sebenarnya program ini dilaksanakan di bawah inisiatif bawah dasar iaitu memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris, MBM, MBI. Jadi ini adalah salah satulah cara untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris. Untuk makluman, kita ada 23 lebih kurang 23 program untuk mengukuhkan penguasaan bahasa Inggeris inilah selain daripada kelas DLP. Jadi saya harap kalau waris tak dapat tempat ke kelas DLP ni, janganlah terlalu bimbang sebab kita ada banyak lagi program-program yang insya-Allah akan membantu anak-anak kita supaya menguasai bahasa Inggeris ini. Objektif utamanya ialah memberi peluang pada murid untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris melalui PDP, mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris lah. Yang kedua, memberi peluang pada murid untuk meningkatkan akses bagi penerokaan pelbagai bidang ilmu untuk bersaing pada peringkat global. Dan yang ketiga, meningkatkan kebolehpasaran murid dalam alam pekerjaan lah. Seperti yang kita maklum, penguasaan bahasa Inggeris menjadi satu keutamaan lah untuk para majikan sekarang. Jadi kami mohon maaf sebab kekangan kelas kita. Untuk membuka kelas DLP, permohonan sekurang-kurangnya 15. Jadi kita dah dapat lebih kurang 54 permohonan. Jadi daripada 54 maknanya kita wajib buka lah. Sebab minimum yang diberikan punca kuasa kita iaitu surat keliling ikhtisas dengan bilangan 8. Sekurang-kurangnya kita kena ada 15 permohonan. Jadi kita dapat 54. Alhamdulillah di Sekolah Kebangsaan Bandar Laguna Mubuk tak ada masalah yang ni. Yang ni tak ada isu dan kita memang dapat
kita memang dapat permohonan yang memberangsangkan lah setiap tahun. Jadi walau bagaimanapun kita tidak dapat membuka kelas yang banyak. Jadi kita hanya ada satu kelas. Jadi ini disebabkan kekangan guru dan masalah buku teks. Jadi kita hanya mendapat buku teks sebanyak 35 set. Jadi kita akan berikan tempat untuk 35 orang murid sahajalah. Dan pada tahun ini juga kita tak buka kelas DLP untuk bukan warga negara Malaysia. Semua permohonan kelas DLP hanya dibuka untuk murid warga negara Malaysia sahaja. Jadi murid-murid bukan warga negara memang totally kita tidak memproses lah dia punya permohonan tersebut pada tahun ini. Okey, yang kedua, persoalan-persoalan yang selalu ditanya lah, seperti yang saya dapat kumpul lah, ada 13 persoalan. Jadi persoalan-persoalan yang utama tadi, apakah yang dimaksudkan dengan dual language program telah diterangkan. Yang kedua, bagaimanakah DLP menyokong dasar pendidikan kita? Okey, kalau kita tengok dasar pendidikan kita sekarang, kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan kita sekarang berada di gelombang yang ketiga, iaitu memberikan kuasa autonomi menguruskan pentadbiran sekolah diberikan kepada pihak sekolah lah. Jadi ini sekolah diberikan pilihan untuk melaksanakan PLP. Jadi kita memberi pilihan, dan kalau kita membaca Pelan Pembangunan Pendidikan tersebut, hasrat yang ingin disampaikan ialah murid menguasai kemahiran dua bahasa. Itu antara hasrat yang dinyatakan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan tersebut. Jadi kita berharap dengan melaksanakan kelas DLP ini, aspirasi PPM tersebut akan dicapai lah. Yang ketiga, adakah cara ini berbalik kepada dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris? Sebenarnya dia terdapat sedikit perbezaan. Kalau kita ingat dulu, PPSMI, kita wajibkan semua sekolah untuk melaksanakan PDPC sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, untuk DLP, sekolah diberi pilihan dan sekolah juga perlu mempunyai kelayakan yang perlu dipenuhi lah sebelum kita diberikan pilihan untuk melaksanakan kelas DLP ini di sekolah ataupun tidak. Jadi kelas sekolah kita berkelayakan, dan kita rasa untuk kawasan Bandar Laguna Mabuk memang perlu untuk kita adakan kelas DLP ini, dan ini terbukti dengan kita punya permohonan yang setiap tahun melebihi daripada tempat yang kita sediakan. Kalau kita ada permohonan 35 saja, jadi kita wajib pilih. Kita tidak akan adakan lagi lah sebarang ujian pentaksiran ini, selaras dengan hasrat kementerian jugalah. Seperti kelas-kelas lain, kita tak adakan, untuk maklumat lah, kita tidak adakan penstriman ataupun kita panggil, kita saring murid-murid tersebut mengikut kebolehan, tak ada. Jadi semua murid kita campur dalam satu kelas lah, tak kira lah murid itu cemerlang ataupun tidak. Kecuali murid yang memerlukan pemulihan, kita letakkanlah satu kelas khas, disebabkan mungkin untuk menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira yang terlalu lemah, kita letakkan dalam satu kelas untuk membantu murid tersebutlah di peringkat awal. Okey, yang keempat, tidakkah kelas bahasa Inggeris mencukupi untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris? Jadi saya rasa ini tidak ada masalah sebab kita memang nak mohon kelas DLP kan. Yang ini untuk orang yang tidak mengertilah kenapa kita nak buat juga kelas sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi ini mengikut kajian lah bahawa pendedahan yang lebih lama terhadap bahasa Inggeris ini akan meningkatkan dia punya skill lah, kemahiran yang diperlukan untuk berbahasa Inggeris. Persoalan yang kelima, adakah semua sekolah diwajibkan? Ini telah pun terjawab tadi. Ini adalah pilihan sekolah, dan sekolah tersebut mestilah memenuhi kriteria-kriteria, dan kita buat permohonan kepada pihak JPN
JPN dan JPN adalah proses-prosesnya sebelum diluluskan. Soalan yang ke-6, yang ini banyak ditanya oleh para waris. Adakah UPSR disediakan dalam dua bahasa? Jika seperti yang kita sedia maklum, pada tahun lepas, tahun 2020, peperiksaan UPSR telah pun dibatalkan ataupun dimansuhkan. Untuk tahun 2021 belum dapat sebarang maklumat lagi. Tetapi jika UPSR ada soalan yang disediakan dalam dua bahasa. Walau bagaimanapun, untuk murid DLP wajib menjawab dalam bahasa Inggeris lah. Dan sekolah pentaksiran sekolah juga kita akan adakan dalam dua bahasa lah. Buat masa sekarang kita masih adakan dua bahasa untuk setiap subjek sains dan matematik tersebut. Persoalan yang seterusnya, adakah murid dibenarkan untuk menjawab soalan peperiksaan dalam kedua-dua bahasa? Seperti yang saya maklumkan tadi, murid kelas DLP wajib menjawab dalam bahasa Inggeris lah, walaupun soalan dalam dua bahasa. Jadi saya rasa itu sahaja daripada persoalan-persoalan penting. Dan saya harap jika ada sebarang persoalan, ada sebarang isu, ataupun sebarang ketidakpahaman tentang kelas DLP ataupun permohonan kelas DLP, tuan-tuan boleh terus berhubung dengan pihak sekolah ataupun berhubung dengan penyelaras tahun 1 ataupun penyelaras kelas DLP lah. Ini kita cuba untuk membuat pilihan yang terbaik ke kelas DLP sebab kita ada isu sekarang kita dah di tahun yang kelima, murid kita di tahun 5, kita dapati walaupun kita buat pemilihan di peringkat awal, murid tersebut di pertengahannya dia tak dapat mengikut kelas DLP tu dengan baik. Jadi sayanglah bila dia tak dapat mengikuti kelas DLP dengan baik. Satu masalahnya dia memohon untuk keluar daripada kelas DLP. Bila permohonan keluar ke kelas DLP, pihak sekolah terpaksa membuat permohonan dan memaklumkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Dan yang jadi masalahnya lagi, bila dia terkeluar, kita tak boleh ganti murid kelas biasa ke kelas DLP tersebut. Jadi kita kerugilah tempat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, waris-waris, tengoklah, nilailah sendiri kemampuan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tersebut. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada banyak program lagi lah. Kalau tak boleh masuk ke kelas DLP ni, kita ada banyak program lagi yang akan membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk menguasai bahasa Inggeris ni. Jadi tuan-tuan tengok sendiri kemampuan dia, minat dia. Jadi kalau tuan rasa nanti membebankan dia, buatlah keputusan yang terbaik. Dan ini terbukti jugalah bila kita buat analisis keputusan pentaksiran, didapati juga kadang-kadang murid yang di kelas biasa, kelas A, kelas B tu, dia ada dalam ranking top 10 tu ada masuk 1, 2. Jadi tak semestinya berada di kelas DLP tu adalah kelas yang terbaik. Apatah lagi sekarang kita tidak adakan lagi saringan lah untuk setiap kelas. Jadi tak perlulah tuan-tuan dan puan-puan kecewa sangat kan. Jadi mungkin hasrat kita tu memang hasrat kita tu baik, tapi kita tengoklah kita punya kemampuan anak-anak kita itu. Yang seterusnya untuk tahun kelas DIP jugalah. Saya rasa seperti yang Cikgu Khatib maklumkan tadi, soalan-soalan pentaksiran itu adalah sulit, jadi kita tak akan kongsilah. Cuma mungkin kalau tuan-tuan nak mengetahui juga markah tu, tuan boleh berjumpa dengan Cikgu Khatib sendiri untuk kita dapatkan markah lah. Kita boleh tunjukkan markah sajalah, tunjukkan markah. Kalau tak berpuas hati juga, kita mungkinlah kita boleh berbincang dengan lebih lanjut lah. Tuan-tuan boleh datang ke sekolah, tak ada masalah. Kami sangat terbuka lah dalam untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan semua.
Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya. Kalau ada sebarang soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya saya lah. Okey, baik. Terima kasih saya ucap. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada PK Pentadbiran SK Bandar Laguna Merbuk di atas penjelasan panjang lebar berkaitan dengan program DLP yang dilaksanakan di SK Bandar Laguna Merbuk. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Sir Kartik di atas ucapan dan taklimat umum berkaitan DLP sebentar tadi. Jadi untuk makluman semua, kita dengar sepanjang lebar berkaitan dengan program DLP ni. Kadang-kadang saya tak nafikan ada juga waris-waris yang ada dalam ni, ibu bapa, anak-anak yang pernah memasuki kelas-kelas DLP, dan majoritinya lah, kan, majoritinya dalam ni ada yang belum pernah dengar, dan anak sulung baru masuk sekolah kan, dia baru join kelas DLP, kadang-kadang tak tahu pun DLP, tapi masuk grup Telegram ni, bila waris-waris duk bincang-bincang pasal sebut DLP ni, dia rasa nak tahu benda tu. Jadi bila dia tahu kata kelas DLP ni kelas bahasa Inggeris, kan, sebab anak-anak kita dulu pergi mengaji Brandy Bunch, pergi apa, Little Caleb. Jadi orang kata bahasa Inggeris tu kemas kan, kemas. Jadi bila dengar kata bahasa Inggeris ni, semua ibu bapa pakai nak join kelas DLP. Tapi kita tak tahu kemampuan, potensi anak kita tu setakat mana, keupayaan dia apa, kan. Benda ni pengalaman kami lah sebagai cikgu-cikgu di sekolah. Kami saksikan sendiri anak-anak murid kami yang mana kami rasa galak jugalah sebab ibu bapa tak, orang kata, mendalami, tak mengetahui keupayaan anak dia, kan, setakat mana kemampuan anak dia. Bila sembang saja pasal DLP, kan, katakanlah kawan-kawan kita yang kita kenal dalam ni, ibu bapa ni, anak hang masuk kelas mana? Anak saya pilih DLP. Hang tak mau join ke anak DLP? Kita ni kelas DLP ni kelas elite, kelas standard kan. Jadi dia rasa macam low standard kalau dia tak join DLP. Hakikatnya bukan macam tu, kan. Tapi kita kena kenali betul-betul potensi keupayaan anak-anak kita. Sebab pengalaman saya sendiri, kan, anak murid yang mana tahun 1 dia masuk DLP, kan, bila dia masuk DLP, dia mai darjah 2. 2 tahun lepas, 2 DLP, dia tak boleh nak pi. Ada 2 orang murid sekolah ni, laki seorang, perempuan seorang. Perempuan seorang dia minta kepada pentadbir sekolah supaya dia ditukarkan masuk ke kelas yang lain. Bagi contoh 2A dan 2B. Jadi murid berkenaan ditempatkan dalam 2A dan 2B. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Tanya pasal apa? Ustaz, saya tak faham Ustaz. Kan? Lepas tu macam mana boleh masuk DLP? Mak saya suruh masuk Ustaz. Ayah saya suruh masuk Ustaz. Kan? Jadi keupayaan anak tu dia jadi macam mangsa lah, kan, mangsa DLP. Tu bahaya tu kan. Kesian anak-anak, potensi depa, keupayaan depa, mak ayah tak tahu. Jadi mak ayah paksa, jadi anak tak boleh kuasai. Yang tu yang sedih, kan. Sebab tu tadi Cikgu Miza pun sebut, PK1 sebut tadi kan, DLP ni adalah salah satu program selain daripada DLP ni di sekolah kita dan juga sekolah-sekolah lain, kan. Kementerian perkenalkan satu lagi program untuk memperkukuh bahasa Inggeris ni. Contohnya HIP, Highly Immersive Program, yang dilaksanakan juga kepada kelas-kelas yang lain. Jadi tak rugi kan. Sebab pengalaman saya tengoklah untuk maklumat ibu bapa, kan, anak-anak yang duduk kelas 1A, 1B, 1C, depa ni ada yang lebih hebat lagi pada satu DLP. Itu terbukti realiti. Yang paling sedih saya tengok kan, masa kami saksikan anak-anak ni mengambil ujian saringan DLP. Ni bukan ceramah ni. Dia nak bagi tahu supaya, kan, ibu bapa tak menyesal. Tak menyesal bukan apa. Kami saksikan depan mata kami, Sir Kartik pun ada, Cikgu Kogilawani, Cikgu apa? Sains DLP. Cikgu pemulihan pun ada masa tu kami buat di pusat sumber sekolah. Anak-anak tuan-tuan dan perempuan menangis-nangis. Pasal apa? Pasal tak boleh jawab soalan bahasa Inggeris. Soalan sains dengan matematik dalam bahasa Inggeris tak boleh jawab. Kami sedih, kan. Kami duk fikir pasal apa lah mak hampa dengan ayah hampa bagi hampa masuk, sedangkan hampa tak boleh pun, kan. Mana cik tahu, mak suruh ambil juga. Tu dia kesian. Yang paling sedih tu kawan-kawan lain dah rehat dah. Macam ni, macam tahun ni jugalah ramai yang minta kan. Pasal apa? Sebab
Kita nak lah, siapa tak mau kan? Saya pun tak nafikan. Saya sebagai ibu bapa, saya nak juga anak saya join DLP. Tapi kalau saya tengok anak saya tak mampu, saya tak pergi masuk. Kan? Saya suruh masuk kelas 1A, 1B dan 1C. Sebab realiti dia memang ada murid 1A, 1B yang memang hebat lagi daripada 1 DLP. Jangan main. Baik. Yang tu yang kita sedih. Pasal teriak-teriak. Ibu bapa paksa anak suruh ambil ujian saringan DLP. Soalan bukan susah mana pun. Kan? Kalau dia boleh baca bahasa Inggeris, tak ada masalah. Tapi satu kita kena ingat. Kan? Sebab saya ada bertanya juga kepada murid tahun 1 tahun lepas. Walaupun dia terror kan. Dia cakap, dia mahir lah bahasa Inggeris. Play bash, cakap lah kan. Contohlah sebagai contoh. Ada lagi Little Caleb kan yang memang fokus kepada penguasaan bahasa Inggeris. Sebab kita tengok Cikgu Miza perkenalkan tadi kan. Sebut tentang apa ni dasar. MBM, MBI itu adalah dasar. DLP adalah program. HIP, Highly Immersive Program adalah program. Jadi banyak, Cikgu Miza tadi ada sebut banyak program. Salah satunya saya sebut satu ni HIP. Untuk kita laksanakan, memperkukuhkan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid. Bukan setakat DLP, bukan setakat murid biasa. Semua. Makna kata dalam subjek bahasa Arab sekalipun. Saya ada juga sisipan. Kan, merentas kurikulum bahasa Arab. Contoh, saya ajak dia satu. Okey. Sabah al-khair. Selamat pagi. Saya pun sebut good morning. Supaya budak juga boleh menguasai bahasa Inggeris dalam bahasa Arab. Itu Highly Immersive Program. Makna kata semua guru-guru subjek kena main peranan untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris di sekolah. Bukan setakat DLP saja, untuk semua murid. Walaupun dia bukan kelas DLP. Apatah lagi DLP. Jadi kita kena bezakan. Macam PPSMI yang Cikgu Asmila sebut tadi kan. PPSMI dulu. Semua sekolah wajib buat. Pasal apa? Pasal PPSMI ni guru-guru dibayar allow untuk melaksanakan PPSMI. Kan? Math dan Sains dalam bahasa Inggeris. Itu adalah dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi DLP ni hanya dipilih sekolah-sekolah yang memang ada kekuatan dan kelayakan untuk melaksanakan program tersebut. Bukan semua sekolah. Bukan wajib semua sekolah DLP. Kalau sekolah tu tak layak, tidak ada guru yang layak untuk mengajar DLP, tak ada kekuatan, tak boleh laksana. Beza dengan tadi. Kalau dasar, semua sekolah wajib. Kalau program, hanya terpilih saja. Kecuali program tu untuk dilaksanakan ke semua sekolah. Baik. Itu bila saya bagi taklimat kepada ibu bapa tahun lepas di bilik mesyuarat. Pasal tu kita boleh bersemuka kan. Ibu bapa yang teruja sebab anak dia boleh join DLP ni. Bila dia mai kita bagi taklimat. Kita cerita balik macam tu. Masa mereka nak isi surat tawaran. Bila anak kita tengok kan keupayaan anak-anak tak mencapai tahap yang maksimum. Setakat minimum tu okey lah kan. Kadang-kadang kita tengok markah dia pun tak sampai 80 kan ujian saringan. Tapi dah memandangkan tak cukup kuota, kita terpaksa ambil jugalah markah yang ada 70, 75 untuk cukupkan kuota 35 orang. Kan? Kita kalau boleh kita nak ambil yang betul-betul cemerlang. Tapi satu lagi dia beri penekanan. Sebab tu dia sebut tadi kan. Yang dasar MBM, MBI tadi tu, dia kata memartabatkan bahasa Malaysia. Tadi saya bagi contoh. Yang saya tanya seorang budak ni cakap bahasa Inggeris. Tapi bila saya suruh eja dalam bahasa Melayu, tak kerti. Tak boleh. Jadi tak boleh juga. Pasal apa? Bahasa Melayu dia tak kuasai. Itu kan bahasa kebangsaan kita. Kan? Contoh saya bagi. Saya tanya dia. Okey. Sofia cuba eja cawan. C-A-W-A-N. Kawan. Dia bunyi kawan. Mujuk tak bunyi Arab. Kan? Dia bunyi kawan. Dia bunyi fonik. Dia tu bunyi C tu jadi ke. Sebab DLP dia kena utamakan dulu BM. Itu bahasa kebangsaan kita. Kan? Jadi kena boleh eja BM. Kalau bahasa Inggeris terror orang mana pun BM tak lepas, tak boleh juga masuk DLP. Jadi kita kena selidik lah. Satu persatu A sampai Z. Setakat mana kemampuan anak kita. Kalau hebat pun bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia carai je, tak boleh juga. Kan? Tapi yang paling sedih tu dah, kita paksa kemampuan. Anak kita mampu setakat tu tapi kita suruh dia masuk juga. Lain kali dia ketinggalan pas. Orang lain dah boleh. Dia boleh pecuk dah. Kan? Dia boleh ikut dah silibus. Dia boleh ikut dah standard pembelajaran. Tapi anak kita tak boleh apa. Itu yang sedih. Ramai waris-waris yang ambil surat tawaran, tulis. Saya menolak tawaran. Pasal apa? Pasal dia bila dengar taklimat, dia tahu dah. Betul lah Ustaz. Dia main bisik kat saya. Anak saya tak mampu Ustaz.
minta maaf. Saya teruja sebenarnya Ustaz. Saya excited. Saya pun isi ya. Anak sulung lah Ustaz kan. Siapa tak mau masuk kelas bahasa Inggeris? Kan? Kita duk ingat cikgu boleh duk asuh sampai mahir bahasa Inggeris. Tak juga kan? Jadi dia pun tolak tawaran. Jadi sebagai ringkasnya, saya minta jasa baik ibu bapa. Kan? Ibu bapa ni kenali. Memang kita akan kenal macam mana potensi anak kita. Kan? Kemampuan anak kita, keupayaan anak kita. Jadi kita tengok betul-betul sebelum kita nak bagi mereka masuk kelas DLP. Kita tak mau anak kita esok dah masuk di pertengahan jalan jadi mangsa keadaan disebabkan kemahuan dan kehendak ibu bapa. Ingat tu. Okey, baik. Saya nak minta jasa baik ibu bapa sebab kami nak buat dokumentasi. Jadi nak minta ibu bapa buka webcam semua. Tadi saya tengok ada tengah drive. Kan? Selamat memandu dan berhati-hati di jalan raya. Kan? Tengah-tengah bawa kereta sambil duduk dengar taklimat kan. Ustaz bagi ceramah pula. Haru kata. Baik. Cari Cikgu Nurul Asikin nak ambil gambar. Nak screenshot untuk buat dokumentasi. Nak tengok apa gambar-gambar waris. Kalau boleh minta jasa baik ibu bapa. Buka sat webcam. Kan? Kita nak bagi full semua buka webcam. Sebab Cikgu Asikin ada sebelah saya aja. Kami semua berada di sekolah. Tengah online bersiaran langsung di sekolah. Jadi bila semua dah cukup nanti, minta Cikgu Asikin snap screenshot Ustaz untuk kita buat dokumentasi. Sebab ada yang masih belum buka lagi webcam. Kan? Kadang-kadang minta maaf juga. Kalau kadang-kadang buka webcam ni kita tengok dalam webcam, tiba-tiba jumpa kat jalan, kan tak tegur, mana tak perasan kan. Kalau kenal Ustaz Syami, sebab selalu kan yang kelas 1C tu, bolehlah tengok-tengok kalau jumpa kat jalan. Jumpa Cikgu Asmizal, jumpa Cikgu Kartik. Kadang kami di sini pun tak berapa nak perasan. Okey, baik. Boleh dah Cikgu Asikin? Semua masuk ke? Tunggu Ustaz. Belum lagi. Kita nak screenshot Ustaz. Ada 2-3 orang ni. Sekejap lagi saya buka soalan. Boleh kita tanya direct kat sini? Oh, sorry. Oh, tak boleh buka, tak apa. Tak boleh. Sekejap lagi dia dah buka pula. Rosak habis webcam dia. Kan? Dia cari screwdriver, dia pergi buka pula. Jam. Tak boleh buka, tak apa. Tak ada masalah. Yang boleh buka dulu. Dia pergi cari Ustaz, toolbox saya dalam kereta. Buat apa pula? Nak buka webcam, Ustaz suruh buka. Jam. Okey, baik. Ustaz. Okey, saya nak tengok juga Asikin ambil screenshot, Ustaz. Okey, tak ada masalah. Biasalah kita melawak pagi-pagi ni kan. Apa ni? Sekejap lagi saya buka soalan. Kalau ada sekejap lagi raise hand. Raise hand. Klik saja, dia keluar tangan macam ni tu. Sekejap lagi boleh tanya. Kita tanya Cikgu Asmizal sebagai pentadbir sekolah. Okey? Nak tanya soalan apa-apa, khusus berkaitan DLP di sekolah ni lah. Kalau macam ibu bapa tadi kan, dengar dah saya bagi taklimat tadi kan semua kan. Kalau ibu bapa, sekejap ibu bapa ni tengah-tengah duduk dengar ni, letak apa tangan kat dahi, lekat pup, dia duk rasa anak dia tak apa nak boleh kan. Contohlah kan, betul apa Ustaz Syami kata ni. Kalau nak tarik diri pun tak ada masalah. Sekali lagi WhatsApp kat sekatik je. Kan. Sebab kalau 55 orang tu kira memang tak mampulah. Kita hanya satu kelas saja 35. Kan? Nanti bagi tahu kat serkatik. Secara PM tak apa. PM personal dia. Kata, minta maaf saya duk rasa memang betul lah anak saya tak berapa nak boleh ni. Tak lagi duk teriak-teriak jawab soalan tak boleh kan. Haru saya. Kesian kat anak. Tu PM serkatik nanti. Okey, siap lagi Cikgu Asikin? Okey, siap. Baik, saya buka soalan. Cikgu Asikin tolong tengok siapa raise hand dulu. Okey. Boleh. Siapa nak tanya raise hand dulu? Ada tak? Siapa raise hand? Tak apa? Tanago Kula Balen. Ada tak? Yang raise hand daripada tadi ni. Maksudnya tu nak tanya soalan ke ataupun ada buka mic dah. Okey. Puan. Puan. Saya nak tanya bentuk soalan untuk hari 20 hari bulan 3 tu macam mana? Ustaz Puan. Boleh tak Puan sebut nama Ustaz? Nama Puan Najwa Azhar. Okey, Puan Najwa. Okey, Puan Najwa nak tanya pasal bentuk soalan untuk DLP tu. Bentuk soalan. Okey, tu kita tak boleh bagi. Itu soalan bocok. Soalan bocok. Okey, bentuk-bentuk soalan tu biasanya soalan dia tu. Okey. Tak lagi saya pula nak jawab kan. Okey. Bentuk-bentuk soalan tu kalau boleh kita kena rahsiakanlah dulu kan. Okey. Kita tak boleh lah bagi clue-clue dulu. Sebab macam tu lepas, memang kita tak akan bagi clue kat waris.
Ada orang minta ustaz macam mana? Tapi soalan tu semua kalau sign mat dalam bahasa Inggeris je. Okey. Dalam bahasa Inggeris. Okey, kalau dia tambah-tambah pun dalam bahasa Inggeris. Sebab tu pengalaman bila kita tengok kan matematik tahun 1, dia bukan setakat 1 plus 1 equal berapa-berapa. Dok, dia ada ayat penyelesaian masalah. Hak tu budak masalah nak baca. Hak tu sebab darjah 1 saya terkejut sebab anak saya sendiri kelas DLP kan. Tapi alhamdulillah dia boleh buat. Anak saya tu bila dia tunjuk buku DLP matematik, wih, kita terkejut ni. Ayat penyelesaian masalah semua dalam bahasa Inggeris. Cuba kita bayangkan murid-murid yang kelas lain pun baca ayat dalam bahasa Melayu ni. Ayat penyelesaian masalah matematik tahun 1. Hak bahasa Melayu pun tak faham. Apatah lagi ayat yang bentuk bahasa Inggeris. Macam mana nak selesai tu? Pasal terjawab kot soalan tu puan tu. Okey. Ada lagi soalan puan? Siapa yang nak tujukan kepada fikir sekali habat tu saya bagi kat dia. Sekali dia berkata apa Ustaz Syamil tak bagi can kat kami jawab kan? Okey, terima kasih puan. Puan sangat berani. Baik. Ada kita minta apa ni? Wakil lelaki pula. Kokoklah ada ayah-ayah nak tanya ni. Ada? Puan Aziati ada yang resign tadi Cikgu Syikin kata. Aziati Anwar ada tak? Tu dia. Wakil daripada bapa. Alhamdulillah. Ada kawan ustaz. Ya, Ustaz. Okey, nama apa tuan? Saya tertekan tadi yang raise hand tu. Silap, maaf. Tertekan. Tak apa. Excited. Tertekan tu dia, semangat. Semangat DLP. Okey. Tak apa. Okey. Tuan. Tak pakai spek. Ustaz. Okey, Ustaz. Tak apa clear kat suara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuan, nama apa tuan? Saya Ruslan. Okey, Tuan Ruslan. Tuan Ruslan. Ni cucu saya lah nak. Cucu. Alhamdulillah Tok Wan. Alhamdulillah. Semangat Tok Wan. Saya lagi semangat bila Tok Wan tanya saya. Okey. Tuan. Tak kira lah siapa jawab, fikir satu jawab. Tak apa sebab nak tanya soalan. Masa nanti biasanya dalam bahasa Melayu jawab dalam bahasa Inggeris lah, begitu kan? Okey, kalau macam soalan tak apa saya bagi peluang pula. Sekati nak jawab ke fikir? Okey, soalan ni tuan ulang sekali dia jadi macam tersekat-sekat tadi sound. Nak tanya bila soalan-soalan yang dikemukakan masa test nanti. Masa ujian saringan okey. Nak kena jawab arahan dalam bahasa Melayu ke atau bahasa Inggeris? Dan jawab arahan dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Okey, saya bagi laluan kepada Cikgu Kartikesu. Dipersilakan. Jawab. Okey. Berkaitan dengan pentaksiran yang seperti dibagi tahu, dia ikut subjek. Kita ada pentaksiran bahasa, matematik dan sains. Kalau dalam bahasa memang dalam bahasa lah. Okey. Matematik, sains fully in English. Okey, semua dalam bahasa Inggeris. Baik, terima kasih Sekatikesu. Saya harap Tuan Roslan jelas. Kalau boleh tolong tutup mic saya. Okey, baik Tuan Roslan ya. Tadi saya kata apa ni kalau bahasa Inggeris? Biasa bahasa Inggeris lah kan, dalam bahasa Inggeris. Hak sign mat pun arahan dalam bahasa Inggeris. Hak tu yang kita bimbang. Takut ada soalan lagi kan, kita duk rasa keluar bahasa Melayu kan. Rupanya semua bahasa Inggeris. Okey, ada soalan lain? Tadi tengok ada soalan tadi sebelum Tuan Roslan. Puan apa? Puan Ina Ismail. Dipersilakan. Cikgu, okey, baik. Masa betul ya Puan Ina kan? Ya. Okey, Puan Ina, okey. Masa assessment tu alat tulis selain daripada ada alat tulis yang extra kena bawa tak? I mean okey. Biasanya kalau alat tulis ni kita suruh murid sediakan macam di pusat sumber, alat tulis, pensel semua tu sekali dengan color lah. Sebab ada juga guna color juga. Ya. Okey, baik. Terima kasih Puan Ina. Ada lagi? Norwidura. Cikgu Asyikin beritahu saya tadi sebelah Norwidura. Mana Puan? Ada? Okey.
Assalamualaikum Puan Nur Ustaz. Widud. Waalaikumsalam. Ya Puan. Ada 2 soalan. Oh, banyak soalan tu. Okey. Yang pertama, tempoh masa peperiksaan penilaian tu. Okey, tempoh masa. Yang kedua. Kedua, jika anak tidak terpilih untuk mengikuti kelas DLP, di kelas manakah anak akan ditempatkan? Okey, baik. Sebab yang ni yang soalan pertama lagi saya bagi kepada guru yang buat instrumen tu. Yang kedua tu saya nak jawab. Okey, kalau macam dalam Google Meet sebelum ni, kalau macam kelas saya pernah jelajah ke satu DLP dan satu C, saya bagi tahu dah kepada ibu bapa. Okey. Saya kata kalau murid-murid yang tadi yang asal dia kelas 1C, dia memohon DLP tetapi tidak berjaya, dia akan kekal untuk kelas 1C. Dia tak akan ubah ke mana-mana dah. Itu soalan yang kedua tadi. Rasa terjawab tu Puan tu. Yang soalan pertama tadi saya minta Sekartikesu. Jadi Puan Ina tadi. Puan Ina nak minta penjelasan. Okey. Tempoh masa untuk pentaksiran tersebut. Okey, dipersilakan. Okey, baik. Tempoh masa dia. Tempoh masa untuk pentaksiran bahasa dia ambil lebih kurang 1 jam. Okey, 1 jam. Dalam tu juga ada sesi soal jawab. Okey, sesi soal jawab yang ringkas lah. Okey, bagaimana dia menjawab soalan yang untuk soalan-soalan termudah, dan juga tulisan melibatkan pentaksiran yang melibatkan sesi soal jawab dan juga menulis lebih kurang mengambil masa 1 jam. Untuk sains dan matematik setengah jam dan setengah jam, 30 minit dan 30 minit. Okey. Jadi tempoh semua sekali? Tempoh semua sekali mungkin mengambil 2 jam. Okey, sekian. Baik, terima kasih Sekartik. Asal terjawab dah soalan Puan Ina tadi ya. Kita ada soalan bertulis. Minta Cikgu Asyikin baca Ustaz soalan bertulis. Oh, soalan Puan. Ada lagi tak daripada wakil ibu bapa untuk tanya soalan? Masih ada kekeliruan berkaitan dengan permohonan DLP ni? Boleh tanya lagi. Tolong buka mic pun tak apa. Mungkin sekali kalau kita nak tanya dalam WhatsApp dia jadi payah kan nak faham. Biar kita tanya direct macam ni kan. Ada. Cuba sikit tengok ada yang raise hand. Puan Julaika. Okey, buka mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf saya nak tanya. Okey. Nanti untuk yang lisan tu Ustaz, akan tanya dalam bahasa Inggeris ke? Okey, yang lisan okey baik. Saya serahkan kepada Sekartikesu untuk yang lisan tu. Untuk soalan lisan tu, okey. Untuk soalan lisan tu adakah tanya dalam bahasa Inggeris semua ke? Soalan lisan tu soalan bahasa Inggeris saja ke ataupun soalan STIMAT pun ada lisan juga? Bagi penjelasan Ustaz. Dia instrumen ni berdasarkan guru mata pelajaran yang disediakan mengikut keperluan guru mata pelajaran bagaimana dia nak menguji tu. Tapi kami yang ada bahagian pentadbir yang tengok macam mana dia sesuai atau tidak. Bahagian lisan tu memang kemampuan anak-anak tuan-puan. Dia tak adalah sampai yang tanya ni kan, basic. Contoh nama, tanya nama yang berkaitan dengan perbualan harian mereka lah. Itu saja. Dalam bahasa Melayu yang melibatkan pentaksiran matematik dengan sains tak ada secara lisan. Okey, baik. Sekartik bagi tahu yang bahasa Inggeris tu saja ada lisan. ABM ada lisan, okey? Ada lisan. Jadi hak lain tu tak ada ujian lisan. Okey, kalau duk tanya math 1 tambah 3 kena jawab bahasa Inggeris apa tak perlu. Okey. Okey, ada satu lagi Sekartik nak tambah.
berkaitan dengan bahasa Inggeris. Kenapa Sir tak ada bahasa Inggeris sedangkan ada bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Because dalam pentaksiran matematik dan sains secara tersirat kami selitkan bahasa Inggeris juga. Penggunaan bahasa Inggeris macam mana yang soalan dalam bahasa Inggeris kan. So bahasa Inggeris yang khususkan untuk bahasa Inggeris kita tak ada. Okey, secara tersirat kami sediakan soalan dalam bentuk bahasa Inggeris dalam matematik sains itulah akan menentukan kefahaman anak tuan-puan dalam bahasa Inggeris. Okey, itu saja. Baik, terima kasih Sekatik. Tu kata ada bahasa Malaysia. Sebab apa? Sebab dasar tadi MBM dan MBI kan memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Kalau tak boleh eja bahasa Inggeris, habis jam semua dah kan. Jadi kena pakai eja lah nanti. Kalau suruh eja cawan bunyi kawan. Okey. Tak boleh lah macam tu. Okey, baik. Ada seorang lagi yang bertanya tadi. Tanah Kolubalan pada waktu tadi. Lupa dah saya nama. Waris daripada India. Betul. Okey. Ada soalan apa puan? Puan ke tuan? Puan. Okey, puan. Saya just nak tanya tu, so dia keseluruhan ada 3 paper sajalah, bahasa Melayu, Sains. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, Maths dan Sains dalam bahasa Inggeris. 3. Tak. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Maths dan Sains. Oh, 4. Ya. Okey. Okey, ada lagi tak soalan? Untuk bahasa Inggeris dia ada oral tak, Cik? Bahasa Inggeris tadi ada oral tak ada kan? Bahasa Inggeris ada lisan tak tadi? Bahasa Inggeris tak ada. Bahasa Inggeris semua jawab bertulis. Sains pun jawab bertulis. Matematik jawab bertulis. Bahasa Malaysia ada lisan. Mungkin kita suruh eja ke satu perkataan kan? Contohlah sebagai contoh. Okey, baik. Terima kasih puan. Okey, terima kasih Encik. Ada lagi tak? Okey, wakil-wakil ibu bapa. Kalau kita tanya macam ni kita jelas sikit. Lagi kalau kita duk PM sekali kita kurang jelas. Tak kena berbalai mesej banyak. Okey, ada tuan. Tuan daripada mana tuan? Ada tuan buka mic tadi? Ada tak? Ada lagi tak waris-waris yang nak tanya? Tuan Muhammad. Muhammad Azral. Cikgu sikit. Okey. Ada lagi tak waris-waris yang tanya? Mungkin waris-waris yang baru dapat pendedahan kan. Anak sulung lah katakan kan. Baru tahu tentang DLP ni. Sangat excited lah. Kok nak tahu lebih lanjut apa lagi. Kok ada. Mungkin ada tadi yang baru masuk kan. Yang lewat masuk ke. Ataupun dia tak apa nak boleh fokus sangat. Tengah duk drive tadi kan. Kan. Dia tak apa nak faham lagi. Kok nak tanya sekali lagi ke. Dipersilakan. Ya. Okey tuan. Okey tuan Magendran lah. Ya. Ya tuan. Ada soalan apa tuan? Ada 2 soalan. Oh, 2 soalan. Okey. Dia melibatkan ramai 50 orang lebih kan? Sekali. Ya 50. Okey. So saya nak tanya SOP macam mana. Dan soalan yang kedua, ada rehat tak tengah jalan? Ya. Okey. Baik, macam tahun lepas lah kita buat. Okey, macam tahun lepas kita buat. Kata permohonan ramai lebih kurang macam ni juga. Tapi alhamdulillah dekat pusat sumber tu, keluasan pusat sumber tu boleh menempati walaupun kita memenuhi dari segi penjarakan sosialnya tu. Okey, sebab pusat sumber luas kita tak buat dalam kelas. Kita guna pusat sumber sebab di pusat sumber ada aircon. Okey. Kalau ikutkan dalam tempoh tersebut tu, memang kita tak ada buat rehat apa. Sebab budak macam tahun lepas katakan dia orang start pukul 8, 8.30. Okey, 8.30 sampai pukul 9.30, 9.45. 9.45 dia rehat macam biasalah. Waktu rehat tahap 1. Jadi untuk tempoh kalau sejam 2 jam tu tak ada rehat apalah. Kalau nak rehat pun mungkin antara pertukaran subjek tu kita bagi rehat salah untuk pergi ke tandas. Tapi kalau depa rasa nak pergi tandas waktu menjawab tu pun tak ada masalah. Kan? Antara pertukaran subjek tu nak ke matematik nak ke bahasa Inggeris, kita bagi saat rehat take file 5 minit ke, buat regangan ke, senaman-senaman sikit ke, tak ada masalah. Okey. Rasa jawab tuan tu? Ya, terima kasih tuan Ustaz. Ya, sama-sama tuan. Ada lagi tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa cukup kot setakat tu. Nanti ambil masa yang lama sebab kami pun ada mesyuarat lagi dengan guru besar. Okey. Jadi saya ucap banyak terima kasih lah. Okey. Saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi bersama saya dengan PK1, Sekartik dan juga Cikgu Asikin.
pada pagi ini. Secara langsung di SK Bandar Laguna Merbuk. Okey, apa-apa nanti kalau ada masalah boleh personal. Saya pun tak apa, personal sekartik. Ataupun kalau nak bagi tahu tadi nak tarik diri, tu kena personal sekartik. Tak boleh personal Ustaz Syami. Personal Ustaz Syami suruh paksa masuk balik. Tak melawak je tu. Melawak je. Okey ke? Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye-bye. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.